Salam bahagia. Saya Syed Sulaiman bin Syed Arifin, atau nama penuh saya Syed Sulaiman bin Syed Arifin Al-Qudsi, akan menyampaikan persembahan PowerPoint pada tuan-tuan dan puan-puan bertajuk PGDOSR, iaitu Data Operasi Sekolah Rendah Daerah Pasir Gudang. Mula-mula berkenaan dengan diri saya. Saya ialah seorang guru besar di Sekolah Kebangsaan Taman Molek yang memiliki ijazah pengurusan pendidikan, mempunyai juga diploma pengurusan pendidikan ataupun NPQH, diploma sains di UPM. Itu tadi NPQH bersekali dengan diploma pengurusan pendidikan. Saya merupakan pembangun perisian sistem dan data, pembina laman web dan juga seorang blogger. Ini adalah antara apa yang telah saya bangunkan. Okey. Back to our business. Berita baik, anda tak perlu salin pada hari ini kerana dah ada nota-nota disediakan. Jadi apa masalah yang kita alami sekarang ini? DOSR yang dihantar oleh sekolah tidak seragam dari segi format dan sering silap dari segi data. PPD PG memerlukan alat untuk mengumpul data keperluan guru dengan format seragam dan lebih tepat datanya. Jadi PPD Pasir Gudang memerlukan lampiran A yang lebih mantap, lebih mempunyai format yang seragam. Sebelum ini pihak sekolah menghantar lampiran A dengan berbagai format yang menyusahkan, yang boleh diperbaiki. Dan ini mempunyai nilai kesegeraan, iaitu tuan-tuan dan puan. PPDR iaitu pegawai PPD unit rendah menyerahkan sistem DOSR atau DOSR nasional untuk dikaji dalam masa yang singkat, 2 minggu kepada saya, dan saya diminta membangunkan sistem DOSR yang boleh digunakan di peringkat sekolah. Jadi perisian ini adalah pada peringkat beta. Beta makna eksperimen, tuan-tuan dan puan. Lepas tu kita melihat apakah kelemahannya dan kita baiki. Dan apa kelebihan sistem yang dibangunkan ini untuk daerah Pasir Gudang ialah sistem PGDOSR menjana lampiran A dengan format yang seragam. Jadi tuan-tuan dan puan tak payah lagi buat secara manual lampiran A yang diperlukan oleh pihak PPD. Keperluan guru boleh diubah sesuai mengikut keadaan dan keperluan semasa, mengikut berapa guru yang ada di sekolah tuan-tuan dan puan. Jadi sistem akan mencongak, menolak dan menambah berapa bilangan guru yang sedia ada dalam jenis-jenis guru yang tertentu. Sistem mengira keadaan semasa secara automatik. Jadi tak perlu lagi dikira secara manual yang mungkin melibatkan kesilapan-kesilapan. Dan sistem juga menyenaraikan nama staf secara automatik. Bagaimana dia menyenaraikan staf? Bagaimana tepatnya sistem ini? Ketepatan data PGDOSR bergantung kepada ketepatan emis online. Jadi tuan-tuan dan puan, pastikan emis online itu telah terkemas kini secara tepat. Jadi sistem ini akan mengambil data dari sana dan membuat pengiraan data untuk dicatatkan dalam borang lampiran A secara automatik. Pengisian manual di peringkat minimum. Kalau ada pun pengubahsuaian pada keperluan guru itu pada keadaan semasa. Ini sedikit perkara teknikal lah. Sistem yang dibangunkan ini ialah dalam environment yang sesuai dengan Windows XP atau Windows yang setara dengannya, menggunakan aplikasi Access 2003. Saya tidak membangunkannya dalam 2007 kerana nanti ada komplikasi berlaku pada mana-mana sekolah yang tidak mempunyai sistem operasi berkenaan. Dan dia walau macam mana pun dia boleh di run atau deploy dalam Windows yang lebih baru, kerana Access 2003 boleh dibaca oleh Windows yang Access yang lebih tinggi. Jika nak deploy atau lancar Windows Vista, perlu dalam mode Run as Administrator, iaitu tak bolehlah sebagai pengguna biasa. Anda mestilah
pengendali komputer itu. Itu ada pilihan-pilihan yang dibuat pada Windows Vista, ada button yang anda kena tekan dan kena tahu password sebagai administrator. Jika deploy dalam aplikasi Access 2007, pastikan makro dalam mode enable, iaitu makro itu dibenarkan, sebab Access 2007 akan menyekat makro dari mana-mana yang lain darinya yang sebelum ini tidak dibenarkan. Jadi kena enable makro itu, dan insyaAllah lain kali bila anda deploy atau jalan atau runkan program itu, maka tiada halangan lagi. Pembersihan data, bila anda buka saja sistem ini, anda akan melihat paparan seperti begini yang diambil sebahagian. Perhatikan utility, ya, utility dan menu utility di sini. Dan dalam pembersihan data itu ada kaitan dengan pembersihan dan juga pengambilan data. Ada perkara mustahil yang kena ambil berat, iaitu pada utility ini, menu utility. Tuan-tuan dan puan akan dipaparkan dengan satu nota di sini, peringatan mustahil, iaitu sebelum mengimport file ekspor dari EMIS online, sila ubah teks file field koordinat XX, koordinat YY dalam ESKP sekolah kepada yang berikut, koordinat X dan koordinat Y sahaja. Jika tidak, dia akan tidak boleh proceed atau tidak boleh diteruskan. Jadi tuan-tuan dan puan, sistem EMIS menjana file yang mempunyai field ataupun kolom koordinat XX dan koordinat YY ni. Jadi jadi kita kena betulkan yang itu, kerana sistem ini dia tidak matching. Saya kena ubah suai yang itu dan mengajak tuan-tuan sama mengubah suaikannya, baru boleh kita proses selanjutnya, ya. Mustahil ni. Kemudian data perlu dibersihkan sebelum kita memulakan sebarang proses. Bersih pengkalan data, kita pilih semua, semua, dan dah bersih pengkalan data itu, kita kena lakukan sesuatu, iaitu kita kena import data dari EMIS online. Ini ramai yang mungkin tak tahu, tidak berapa mahir dengan urusan ni. Yang di sini saya tuliskan, EMIS online EMIS Spy SKTM ni mengambil contoh sekolah bangsaan Taman Molek. Jadi kalau sekolah tuan-tuan dan puan, EMIS Spy _ SK katakan CB cahaya baru, Jadi data ini, folder ini mengandungi data text file dari EMIS online yang digunakan di sekolah-sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan kena ekspor data tu ke desktop, masukkan dalam folder khas, namakan apa saja sebenarnya, tak semestinya EMIS 5, namakan apa saja. Jadi lain kali kalau nak mengimport data ke sistem PG.OSR ni, pergi saja ke folder berkenaan dan import. Itu saja, tuan-tuan dan puan. Jadi bila kemaskini maklumat perjawatan, perhatikan di situ, kemaskini maklumat perjawatan di sini, klikkan di situ, nanti dia akan mengisikan maklumat yang baru yang datang dari EMIS, yang datang dari EMIS, tuan-tuan dan puan. Kena kemaskini, jangan biarkan dah bersihkan data tak kemaskini, sedutkan data dari EMIS itu. Kemudian nanti pada keperluan guru, data operasi keperluan guru mengikut sekolah, ini boleh diubah suai, di warna ungu. Ingat ni, warna ungu ini semua boleh diubah suai, number-number ini mengikut keperluan keadaan semasa sekolah tuan-tuan dan puan. Tapi jangan lupa, tidak boleh sebebasnya mengubah suai ini, kerana mesti berpandukan kepada kelayakan yang diberikan kepada sekolah tuan-tuan dan puan di awal pertengahan tahun oleh jabatan. Kalau tidak, nanti kalau tuan-tuan dan puan sengaja mengubah bilangan guru, melebih-lebihkannya, nanti gaji mereka tu siapa nak bayar? Nanti ada yang kena tanggung, kena bayar surcharge pula. Jadi pastikan ianya mengikut tata cara atau terma dan terma yang
yang diamalkan di masa ini. Data boleh diubah Okey, kemas kini tarikh lampiran. Jadi di sini di kawasan ini ada maklumat cetakan, dan tuan-tuan dan puan-puan dikehendaki mengemas kini tarikh terbaru di mana laporan lampiran A itu dibuat, ya. Jadi dengan ini secara automatik dia akan mengubah suai lampiran A dengan tarikh berkenaan. Perhatikan, nanti kita akan lihat lampiran A dijana secara seragam automatik. Ini yang menyenangkan kerja. Perhatikan, dia automatik, tidak perlu buat secara manual ni. Jadi kalau tuan-tuan dan puan buat secara manual tu sudah tidak menggunakan sistem. Apa guna kita adakan sistem ini? Jadi tujuannya menghasilkan satu format yang seragam bagi dokumen lampiran A berkaitan dengan data operasi sekolah rendah. Jadi jangan lupa ubah suai tarikh tu, dan tarikh tu perhatikan dia telah terubah suai pada lampiran A secara cantiknya. Sebenarnya semak guru secara automatik, tuan-tuan dan puan, tak payah lagi nak buat secara manual, cek sana, potong sana, tambah sini. Tidak, dia akan menjana laporan dari emis yang anda import. Sekian, terima kasih. Itu saja yang saya dapat bentangkan di sini. Jika ada masalah, hubungi nombor yang tertera, ya, 019-766-295. Dan kalau anda ada mempunyai kemusykilan, bolehlah email ke dua email ini, dua alamat email. Dan jangan lupa pergi ke http://pejabatwordpress.com untuk mengetahui sistem-sistem yang saya telah bangunkan, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.